Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jal dapat kita bersama pada malam ni. Kita menyambung lagi perbahasan daripada kitab Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada malam ni ialah muka surat 86, masih lagi di bawah perbahasan hubungan Islam dan juga iman. Jadi kita tengok kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wal islamu huwa at-taslimu wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala famin tariqil lughah farqa bainal islam wal iman ولكن لا يكون إيمان بلا إسلام ولا يوجد إسلام بلا إيمان وهما كالظهر مع البطن والدين اسم واقع على الإيمان والإسلام والشرائع كلها. Maksud dia muka surat 86, dia kata wal islamu huwa at-taslim. Islam ialah penyerahan, wal inqiyad dan juga kepatuhan, li awamirillah kepada perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Famin tariqil lughah, secara bahasanya, maknanya dia nak terjemahkan perkataan Islam dari segi bahasa Arab. Farqa bainal islami wal iman, ada perbezaan antara Islam dan juga iman. Walakin la yakunu imanu bila Islam, tetapi tidak mungkin adanya iman tanpa Islam. Wala yujadu islamu bila iman, dan tidak mungkin hanya Islam tanpa iman. Wahuma kadh-dhahri ma'al batn, kedua-dua itu seperti belakang dan perut, iaitu isi dan kulit. Maknanya belakang tapak tangan ataupun tapak tangan tu sendiri, ianya ialah benda yang sekali ataupun bersama-sama. Wad-dinu ismun waqi'un 'alal iman, din atau agama itu istilah yang menepati iman, Islam dan syariat keseluruhannya. Perbahasan mengenai beza iman dengan Islam ialah perbahasan yang memang banyak disebut dalam kitab-kitab akidah, kerana pemerhatian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Ada hadis menyebutkan Islam saja, tak sebut iman. Ada ayat Quran sebut Islam saja, tak sebut iman. Dan ada dalam keadaan tertentu dia sebut dua-dua, al-Islam wal iman. Contoh hadis yang terkenal daripada riwayat Bukhari, Nabi sebut buniyal Islamu ala khamsin, berdirinya, tertegaknya Islam itu di atas
5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wal hajj was saum dan sebagainya lah. Itu daripada rukun Islam. Okey. Dalam huraian ni dia agak taklah panjang sangat, dia sederhana saja. Cuma dia nak sebut benda ni ada perbahasan. Tapi dengan sebab ianya dibahas pada zaman Imam Abu Hanifah, zaman yang agak awal, iaitu sekitar kurun kedua hijrah, pertembungan ataupun perbahasan mengenai isu ini taklah terlalu dalam, tak terlalu banyak dan berselirat. Kita tengok apa dia sebut sini. Maksud Islam ialah penyerahan diri kepada Allah dan kepatuhan pada perintahnya. Bila mana sebut Islam dalam rangka agama Islam, Islam tu ada 2 unsur. Satu taslim, yang kedua inqiyad. Ataupun setengah-setengah kitab dia sebut dengan istislam wa ta'ah. Sama saja dua-dua tu. Taslim maksudnya ialah serah. Istislam pun maksudnya menyerahkan. Inqiyad maknanya taat, patuh. Setengah-setengah kitab guna perkataan at-ta'ah. Maknanya bila mana satu orang tu dia masuk Islam, dia dah serah dan dia sedia patuh. Itu dari segi rangka agama. Dia sebut sini maksud Islam ialah penyerahan diri kepada Allah dan kepatuhan pada perintahnya tanpa ada sedikit pun penolakan. Tak boleh tolak, tak boleh ada rasa nak petikai, tak boleh ada rasa nak argue apa-apa pun. Bila mana dah mengucap 2 kalimah syahadah, maka kita sudah meletakkan diri kita sebagai orang yang berserah, iaitu Muslim, dan juga orang yang disebut sebagai orang-orang yang taat. Tak boleh kita petikai. Bila mana ada pertikaian, maka adalah pengingkaran. Maknanya satu orang dia tikai, atau automatik dia ingkar. Waktu dia ingkar, dia tidak lagi ada istislam, penyerahan. Dan ini ialah satu bab penting, iaitu bila mana kita bahas tentang Islam dan tak Islam satu orang, iman dan tak imannya satu orang, maka ianya perkara yang besar dan merupakan khatul ahmar. Dalam bahasa Arab disebut garis merah yang tak boleh disentuh. Dia ada bab-bab dalam agama ni tak boleh sentuh. Sebab apa tak boleh sentuh? Pertama, ianya tak sampai masa lagi nak faham isu tu. Dengan sebab benda tu benda gaib. Contoh zat Tuhan, tak boleh nak tahu lagi. Cuma Nabi kata, antum satarawna rabbakum, kamu akan melihat Tuhan kamu, kama tarawna al-badru fil lailah, seperti mana kamu melihat bulan purnama pada waktu malam. Dan kamu tidak akan berasak-asak antara satu sama lain. Bila? Tak tahu lagi. Ikut hati tak sabar nak jawapan terus. Sebab tu kalau tengok Bani Israel, waktu dikempen oleh Nabi Musa tentang tauhid, dengan sebab manusia ni dia ada sifat tak sabar, cepat-cepat minta dengan Nabi Musa, cubalah bagi Tuhan tunjukkan dia tu macam mana, supaya kita ni rasa tenang. Minta lah macam mana pun tak akan dapat. Sebab itulah misi manusia, iaitu tengok dia boleh sabar tara mana. Waktu itulah satu orang tu boleh digelar sebagai istislam, penyerahan diri dia betul-betul ataupun tidak. Tapi kalau dia tak faham, maka dia akan pertikai. Yang kedua ialah pertikaian pada diri Rasulullah. Sebab tu dalam syahadah ni dia ada 2 unsur. Unsur pertama tauhid pada Allah Ta'ala, unsur kedua iktiraf kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia cuma terima tauhid tapi dia tak terima kenabian kerasulan, dia orang Islam yang bermasalah. Dalam erti kata lain, dia tak sempurna keislaman dia. Kita taklah kata dia kafir. Sebab boleh jadi dia ingkar tu kerana kejahilan, maka dia tak termasuk dalam kapasiti kafir yang betul-betul kafir lagi, sebab dia jahil. Tapi kalau dah diberi hujah, dah diberi maklumat, datang orang beritahu tak boleh buat macam ni, kat mana dia tak faham, semua orang dah jawab,
tetap pilih untuk pilih degil, itu baru kafir. Kafir yang jahat. Dah tahu, dah bagi macam-macam hujah. Okey. Untuk isu mempertikai persoalan-persoalan ketuhanan ni clear, dalam buku ni banyak cerita. Sebab memang Imam Abu Hanifah ni dia bertembung dengan orang yang suka petikai zat Tuhan, sifat Tuhan, asma' Tuhan. Terutamanya sifat dan asma'. Macam kita dah sebut sebelum ni, Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, ini semua Qadariyah, apa semua ni, mereka ni Jahmiyah ni, mereka suka argue pada sifat Tuhan dan juga asma' Tuhan. Bila mana ada ayat cerita tentang sifat-sifat Tuhan, dia maha mendengar, dia cuba nak faham mendengar itu dengan cara yang pelik, beza dengan apa yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Okey, itu clear. Bila mana zaman ni makin panjang, maknanya perjalanan nak pergi ke akhir zaman, manusia dan kedegilan dia pun akan beragam, dia akan bermacam-macam. Kalau kita tengok zaman kita ni, kalau orang tu tak petikai Rasulullah, tak petikai Allah, dia akan petikai Rasulullah. Contoh tuan-tuan tengok sehari dua ni, bila mana timbulnya isu satu orang pengarah filem terkenal kahwin luar negara diam-diam, dia poligami diam-diam. Okey, saya tak nak cerita yang isu poligami dia tu. Tiba-tiba keluar satu orang yang memang selalu dah keluar kenyataan-kenyataan yang selalunya kenyataan dia tu memberi gambaran dia ada benda tak puas hati pada agama ni. Saya tak nak sebutlah nama siapa, tapi satu orang yang tuan-tuan kenal, satu orang yang peguam, perempuan. Tiba-tiba dia buat status, dia kata, apa semua benda yang kawan tu buat tu, yang pengarah tu buat tu, kahwin diam-diam, tipu isteri, itu semua benda yang Rasulullah buat. Okey, dia cuba gambarkan Rasulullah dalam bentuk negatif, konotasi dia negatif. Tuan-tuan boleh tengoklah, sebaran dah banyak di media sosial. Dan ini bukan kali pertama dia bercakap, banyak kali dah juga dia bercakap. Dia bukan dia bercakap, dia tulis. Selalu ada benda. Memang kita tengok banyak aspek, kita kena tengok latarnya. Cuma perkataannya itu, tulisannya itu adalah tulisan yang mencalar makam kerasulan Nabi. Dari segi zahirnya, dia boleh menjerumuskan orang yang tulis macam tu ke arah kekufuran dari segi zahirnya. Tapi yang boleh menjelaskan orang tu kufur ataupun tidak ialah badan berautoriti di negara ini, di negeri yang dia duduk lah. Maknanya orang-orang yang bertanggungjawab perlu ambil kisah terhadap tulisan yang dia tulis. Tapi tak tahu apa sebab banyak kali cubaan dia buat dan tidak ada apa-apa tindakan yang diambil. Itu antara sebab orang yang dia buat satu benda ni, benda salah, benda tak betul, ataupun benda yang tak cerdik, tak ada orang petikai, orang cuma viral saja. Yang viral tu pun hanya orang-orang bawah yang tak ada kuasa, orang-orang awam yang hanya komen-komen situ, komen sini. Orang tu tak ada autoriti apa, tak ada satu badan autoriti lagi yang ambil tindakan nak panggil minta penjelasan apa. Jadi orang-orang seperti ni akan sentiasa continuously tulis keraguan demi keraguan selagi tindakan tidak diambil. Jadi ini juga satu part yang boleh menjerumuskan orang tu dan mengeluarkan orang tu daripada sempadan Islam. Dia petikai banyak kes lah, dia petikai. Tuan-tuan boleh tengok sorotan kes dia tu banyak. Tapi mungkin orang tak berani petikai sebab dia satu orang yang pandai dalam bab undang-undang. Takut-takut kelicikan perkataan dia dan juga waktu berada dalam mahkamah tu menyebabkan tak menang belah kebenaran. Sebab peguam ni dia ada kemahiran yang tersendiri untuk dia corner kiri kanan. Okay. Tak apalah, cuma saya nak kata perkataan dia ialah perkataan yang mencalar kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, orang kita ni dia duk bawa cerita tentang poligaminya sahabat kita tu lah, sahabat umum. Saya tak pernah kenal pun dia, walaupun dia muda. Okay. Tiba-tiba orang bawa cerita, orang kata imam-imam dulu pun ada yang kahwin diam-diam.
jumpa riwayat macam tu. Memang ada pun. Antaranya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kahwin yang kedua, dia tak beritahu pun isteri pertama dia. Ibnu Hajar ni hebat lah, tokoh besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan Ibnu Hajar Al-Haythami. Orang pun buat cerita, tak ada masalah kot nak kahwin diam-diam ni. Ibnu Hajar pun buat. Okay. Dia pertama kena tengok zaman. Ibnu Hajar Al-Asqalani berada pada kurun yang ke-9 Hijrah, lebih kurang. Antara karya besar dia ialah mensyarahkan Sahih Bukhari yang berjudul Fathul Bari Syarah ala Sahihil Bukhari, dan juga banyak lagi tulisan-tulisan yang lain. Melahirkan anak murid yang hebat, iaitu Al-Imam As-Sakhawi. Okay. Satu benda yang kita kena tengok, kebiasaannya lah, yang ni saya tengok dalam kitab-kitab siar ataupun kitab-kitab yang tulis tentang biografi para ulama. Antaranya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, Dr. Abdul Fattah Abu Ghuddah ni, dia ada tulis tentang kehidupan para ulama. Sebahagian para ulama bila mana dia kahwin, ada yang kahwin, ada yang tak kahwin, dan ada yang kahwin lepas tu dia cerai. Antaranya Imam Syafi'i, dia kahwin sekejap dia cerai. Ada isu-isu dalaman yang perlukan sedikit kajian lah, kenapa dia buat benda tu. Sebab tu ada syair terkenal, dia macam nak kritik sikit orang perempuan, Imam Syafi'i. Dia macam ada problem sikit. Yang tu cerita minggu depan. Yang ni cerita kahwin diam dulu. Okay. Cerita cerai, cerita minggu depan. Okay. Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kahwin diam-diam sebab apa? Boleh jadi perempuan yang dikahwini itu ada beberapa sebab. Okay. Yang pertama, ianya ialah isteri kepada sahabatnya yang memang tak ada mata pencarian dah. Mati je suami dia, dia memang hilang terus. Dan menjadi kebiasaan orang-orang yang ada ilmu agama, ada pengaruh, ada kedudukan ni, dia akan tolong armalah. Armalah ni balu, satu orang perempuan yang kematian suami, untuk tolong. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kahwin diam-diam dengan sebab nak tolong. Lepas pada tu tahu juga, sebab riwayat tu ada, maknanya isteri dia tahulah. Okay. Tapi sebab dia kahwin tu kerana tu. Okay. Tapi yang kes ni bukan armalah lagi, anak dara lagi. Dan dari segi dia tu tersangkut, dia punya sara hidup tak tersangkut sebab job banyak, syuting pun banyak, duit pun banyak. Okay. Jadi jangan samakan pelakon dengan ahli hadis. Jauh sekali, sangat jauh. Itu benda yang kita kena tahulah. Okay. Ataupun yang kedua, para ulama hadis ni, dia kahwin yang kedua ketiga kerana itu ialah isteri kepada gurunya. Sebab apa kahwin? Ada satu orang tokoh, saya tak ingat, kalau tak silap, Abil Izz Al-Hanafi. Ini tokoh besar dalam mazhab Hanafi dan juga dalam hadis. Tapi rasanya kena check balik lah. Cuma antara sebab dia kahwin dengan perempuan tu, sebab perempuan tu memiliki kitab-kitab hadis yang banyak, hasil peninggalan suami dia. Tu saja sebab dia. Bukan kerana kecantikan, bukan kerana perempuan ni kaya apa semua, ada nasab yang baik. Dan ada ramai ulama yang buat macam ni. Kahwin sebab apa? Sebab perempuan tu dia bekas isteri kepada seorang penuntut ilmu yang rajin, rumah dia banyak kitab, kahwin. Hanya kerana nak dapat hak milik boleh baca kitab tu. Ini kehidupan para ulama dia lain lah sikit. Dia bukan kahwin sebab dia tu anak pelakon, Tok Wan dia pun pelakon, jadi kita melahirkan generasi pelakon yang silih berganti, bukan yang tu. Cuma tak apalah dia nak kahwin tu, betul lah jalan dia kahwin. Daripada dia simpan perempuan secara gelap, lebih baik dia kahwin. Cuma nak katanya, bila mana datang pada pelakon ni, orang yang belajar ilmu pun jadi gelong sekejap sampai nak cari riwayat-riwayat ahli hadis kahwin dua diam-diam ni. Nak kahwin je lah. Pandai-pandai tanggung risiko, pandai makan, pandai simpan lah. Itu je kaedah dia. Okay. Cuma saya nak sebutnya ialah, bila mana datang kecenderungan masyarakat kita ni, bila mana datang daripada orang-orang famous, orang-orang yang terkenal, berita dia tu macam boom sikit. Itulah kecenderungan masyarakat kita zaman sekarang. Kalau tempat-tempat lain, kalau kawasan-kawasan lain mungkin tak famous sangat. Okay. Cuma nak katanya, bila mana dia buat macam tu, orang pun tohmah Rasulullah kerana Rasulullah pun mengamalkan poligami, yang tu kita tak suka.
Memang kita tak nafikan, mungkin orang-orang yang berlakon dia ada kehidupan dia yang tidak melambangkan seorang Muslim yang baik, tapi Rasulullah bukan mengahwini pelakon. Dan Rasulullah kahwin bukan kerana pangkat. Tak boleh petikai Rasulullah kerana isu tu. Kalau kamu tak setuju, mungkin dia ada sejarah hitam, suami dia pernah ada plan nak kahwin dia tapi tak berjaya, lalu dia tak puas hati dengan hukum Islam, itu silap. Sebab kita kan tahu para ulama memang dia beri ruang untuk tengok dua-dua angle. Satu orang lelaki dia boleh kahwin lebih daripada seorang dengan syarat dia berkemampuan. Kemampuan tu apa dia? Adakah hanya kemampuan boleh tanggung lebih daripada sekarang, maknanya dia ada duit banyak, tapi dia tak boleh bahagi masa, dia tak boleh bagi kasih sayang dia, itu pun termasuk dalam tidak berkemampuan. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, bila mana dia menulis tentang isu ni, dia semacam cenderung kepada pandangan monogami pada zaman sekarang. Bukanlah nak kata poligami itu haram, cuma dia kata keperluan kurang. Sebab apa? Sebahagian besar perempuan, sebab dia bercakap tu soalan daripada orang-orang Islam di Eropah, tanya pada dia zaman dia hidup. Sebab kemampuan perempuan zaman sekarang tak sama macam dulu. Mereka ada kekuatan untuk sara hidup kadang lebih elok pada lelaki. Sebab tu ada kes dalam perkahwinan ni, suami jadi suri rumah, sura rumah lah kot. Dia dibayar gaji oleh isteri dia. Dia tak berkemampuan, dia ada kemampuan dalam bab lain je. Jadi itu antara aspek-aspek yang perlu dilihat. Sebab tu Nabi kata antara tanda akhir zaman, kamu akan tengok perempuan akan lalu seorang diri, berjalan, travel seorang diri daripada Sana'a ke Hadramaut tanpa ada apa-apa gangguan. Apa maksud hadis tu? Hadis tu Nabi nak beritahu satu zaman kita akan tengok orang perempuan akan menguasai banyak bidang-bidang dan sektor-sektor yang berat. Beza dengan dulu. Dia akan pegang ketua-ketua jabatan, pengarah-pengarah tertentu, jawatan-jawatan yang besar yang tidak didominasi oleh perempuan dulu, akhirnya perempuan masuk. Nabi kata kamu akan tengok akhir zaman orang akan lalu daripada Sana'a pergi Hadramaut. Tuan-tuan tengok peta balik rumah, negara Yaman ni Sana'a ke Hadramaut hampir 1000 km. Hampir 1000 km. Sana'a hari ni kawasan yang bergolak kerana perang di antara beberapa kumpulan di situ. Daripada dulu sampai sekarang, jalan antara Sana'a ni jalan darat. Ialah disebut sebagai black area. Tak boleh masuk kalau kita tak pergi dengan orang berpengalaman. Saya peribadi pernah lalu jalan ni daripada Sana'a pergi ke Hadramaut. Hadramaut ni dia agak tenang sikit, tapi dia wilayah yang panas. Okay. Jalan tu 1000 km tu hampir lebih kurang ada 30 kali kami diberhentikan dengan sebab ditahan tengah jalan. 30 checkpoint. Tuan-tuan boleh bayang 1000 km tu 30 checkpoint, hanya 2 daripada pihak berautoriti, polis dan immigration. Yang 28 lagi tu orang kampung je tahan, ataupun ketua Samsing yang tahan. Dia tahan buat apa? Saja sebab dia nak tunjuk tu kawasan dia. Dia tahan, dia minta pasport. Lepas pada tu dia letak kita macam dalam satu rumah yang terbiar, tepi-tepi padang pasir tu. Duduk 4 jam, 5 jam, air tak bagi, makan tak bagi, pasport kita pegang, dia pegang. Tak ada buat apa. Dia tengok kita dah macam letih, dia pun lepas. Tapi kalau kita kaya, ada kemungkinan dia rompak boleh jadi. Boleh jadilah. Dan orang kampung yang tahan tu tuan-tuan, bukan orang kampung yang tak ada bawa apa-apa kat tangan. Dia orang Yaman ni, antara benda yang agak menakutkan lah, dia orang bebas bawa senjata api. Benda tu bebas. Dia orang bukan bawa pistol kecil macam kita pergi belah-belah Thailand tu, pistol kecil. M16 galah atas belakang, pakai kain pelekat je. Baju pun tak pakai. Kalau Bani Himyar ni tak pakai baju. Ni kabilah-kabilah dia orang, baju tak pakai. Kita tengok dengan M16, bukan M16 mainan, memang betul peluru hidup dekat dalam tu. Tahan 4 jam. Tak sampai 10 km, kabilah lain pula tahan. Sampai sekarang kawasan tu black area. Daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi lagi kawasan tu. Dulu tahan dengan pedang.
Sekarang tahan dengan senjata api. Kita tengok M16 je dia orang galah. Rupa-rupanya dalam pick up dia orang pakai pick up Toyota, Nissan apa semua ni. Tengok bazooka pun ada. Dia bom kita berkecai saja je. Okey. Nabi kata tak akan berlaku kiamat sehingga jalan tu orang perempuan boleh lalu seorang diri selamat. Nabi nak sebut apa? Sampai satu zaman dia tak kira jantina, semua orang boleh buat apa. Sekarang orang boleh kata laki okey lah nak pergi mana-mana. Nanti akan sampai satu zaman. Kita dah tengok sekarang ni dunia sekarang. Orang-orang perempuan yang buat travelog, buat video, channel, pergi jalan negara ni seorang diri. Ada yang naik flight, ada yang kayuh basikal daripada negara ni ke negara ni seorang diri. Tanpa ada peneman. Dah ada pun zaman sekarang. Cuma saya nak katanya Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata berpandukan hadis tu, dia tengok kalau ada keperluan untuk poligami, kamu poligami. Tapi bagi dia, pandangan dia, dia tengok orang perempuan dia makin ke depan. Itu ialah petanda akhir zaman. Dan ini ialah bukan nak kata benda tu baik, benda tu negatif lah. Sebab tu kita akan tengok ada kelompok feminisme yang memperjuangkan isu-isu seperti ni. Tujuannya ialah untuk mengurangkan syariat. Tapi hakikatnya Nabi pernah sebut dalam hadis, Nabi kata tidak ada makhluk yang kurang akal dan separuh gilanya yang boleh mengalahkan lelaki melainkan perempuan. Apa Nabi nak sebut dalam hadis tu? Nabi sedang beritahu orang perempuan ni akal dia kurang. Saya minta maaf kalau ada jemaah perempuan, bukan nak kata orang perempuan ni gila. Itu Nabi yang sebut. Nabi kata ma raaitu aqsaru lubbin, tidak ada aku lihat perempuan yang hati dia separuh, cara fikir dia tu gopoh, yang boleh kalahkan lelaki melainkan perempuan. Tidak ada makhluk, Nabi kata. Maknanya orang lelaki ni dia kemas tara mana pun, sampai di pintu perempuan pujuk dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Melainkan kalau dia berkeras akan berlaku benda-benda lain. Kalau dia nak deal cara baik dengan perempuan, tak nak berlaku berpanjangan isu lepas benda tu, dia kena tunduk juga dengan permintaan. Last sekali, tuan-tuan mengakui benda tu dan saya pun mengakui benda tu. Okay. Kalau nak bergaduh cara panjang, nak naik mahkamah, turun mahkamah, lawan cara lelaki dengan lelaki. Panjanglah cerita dia. Tapi kalau nak cerita pendek, ikut je dulu. Itu Nabi sebutlah hadis. Sebab Nabi pun kena benda yang sama. Nabi pun kena benda yang sama. Cuma bukan Nabi nak sebut pada kita teruk dengan perempuan, bukan. Tapi itulah lumrah hidup manusia berpasangan-pasangan, dia ada balance dan give and take antara keduanya. Okey. Cuma yang saya rasa terpanggil nak sebut benda ni panjang ialah dia tak boleh tengok konteks zaman Nabi dengan konteks zaman sekarang. Dia hanya tengok Nabi kahwin ramai, kawan ni kahwin ramai, dia bubuh bakulkan Nabi sekali macam orang tu. Yang tu silap. Kamu sedang bercakap tentang kepribadian Nabi. Walaupun orang tak pandai nak lawan hujah dengan kamu, tapi kamu kena ingat, kamu bertanggungjawab di atas apa yang ditulis dan di atas apa yang diucapkan. Hati-hati, ini antara pembeza Islam dan iman. Okey, kita tengok lagi. Dalil daripada surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala sebut, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah harus bagi orang-orang beriman. Okay, dalam ayat ni Tuhan sebut, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin." Sebut orang beriman, lelaki dan orang beriman perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang jelas dan nyata. Bila mana urusan tu dah diberi ketetapan, Allah Ta'ala kata, "Iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Maknanya Allah Ta'ala kata, kamu tidak ada pilihan pada urusan tu. Sebab tu dalam agama ni dia ada satu part nama dia amrun ta'abbudi. Kamu kena buat dengan patuh, tak boleh persoal. Tak boleh tunggu logik apa yang kena buat, yang kena tahu dulu sebelum nak buat benda tu. Tak boleh tahu.
Sebab tu Allah Ta'ala nafi an yakuna lahumul khiyarah. Kamu dah terhapus pemilihan, tak boleh pilih. Dan Tuhan beri ancaman, wa man ya'sillaha wa rasulahu, siapa-siapa yang engkar, bermaksiat kepada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Orang ni telah jauh dengan kejauhan yang nyata, sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu ancaman. Kemudian surah An-Nisa ayat yang ke-65 Allah Ta'ala sebut, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi amrihim fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman. Fala warabbika la yu'minun. Poin dia situlah nak bahas ini. Okey. Kita tengok, saya tak nak baca terjemahan dia clear sebab kita nak fokus pada wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin dengan fala warabbika la yu'minun. Muka surat 87 menurut Syekh Ibn Abil Iz Al-Hanafi. Ibn Abil Iz, tadi saya ada sebut Ibn Abil Iz. Ibn Abil Iz ni banyak cerita-cerita dia menuntut ilmu yang pelik-pelik. Yang kata dia kahwin dengan perempuan yang banyak kitab. Dia memang suka dengan kitab, Abil Iz Al-Hanafi ni. Sehingga dia pernah berdoa pada Allah Ta'ala supaya masuk syurga yang penuh dengan kitab. Memang dia nak jadi ahli akademik sampai ke dalam syurga pun. Dia tak bosan dengan kitab. Dia mati awal, dia wafat lebih awal berbanding satu orang tokoh ni. Saya tak ingat apa nama tokoh ni. Cuma tokoh ni dia pernah dengar Ibn Abil Iz selalu beritahu dekat anak murid dia, kalau aku nak mati, aku nak syurga yang penuh dengan kitab. Jadi tokoh ni yang mutaakhir, yang lebih akhir pada Abil Iz, dia berdoa pada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku boleh tengok Ibn Abil Iz ni macam mana rupa dia dan macam mana tempat tinggal dia sekarang. Sehingga Allah Ta'ala makbulkan doa tu dalam tempoh masa yang bertahun doa. Tokoh tu tengok dalam mimpi dia. Ini dah ada dalam kitab Safahat min Sabril Ulama oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia kata, aku tengok satu kawasan yang cantik tapi penuh dengan buku dan rak-rak buku, kitab dan rak. Tak ada orang. Malaikat ada seorang yang duduk dekat rak ni. Dia belek buku. Akhirnya dia pergi dekat lelaki tu dan dia tanya, kamu siapa? Dia kata, akulah Abil Iz Al-Hanafi. Akulah orang yang berdoa pada Allah Ta'ala supaya kalau mati dapat duduk dalam kawasan yang penuh dengan kitab. Fa'atani, Allah Ta'ala beri pada aku. Ini dahsyat, dia punya minat dia tu dahsyat. Ada orang dia minta pada Tuhan, ya Allah, jadikanlah dalam syurga tempat tinggal, tempat balik nanti ni penuh dengan makanan, minuman, bidadari apa semua. Dia tak nak yang tu. Dia ada orang macam tu. Sebab tu bidadari, permaidani, rumah yang elok dengan perhiasan, itu bergantung pada yang kita nak. Ada orang dia tak nak, dia nak benda lain, dan Allah Ta'ala akan beri apa yang dia nak. Sebab benda yang sama pernah ditanya oleh satu orang Arabi. Arabi ni maksudnya Arab pada pendalaman. Arab pada pendalaman tu datang. Waktu tu dia dengar Nabi cerita tentang nikmat syurga. Satu nikmat syurga. Dapat minum susu, dapat minum ni, apa-apa semua. Dia orang kampung, pendalaman. Dia kata, ya Rasulullah, aku tengok syurga yang kamu sifatkan ni ialah mirip kepada kebiasaan orang Mekah. Orang Mekah suka menternak. Dia sukalah susu ni, susu kambing, susu ni. Satu je kamu tak sebut dalam syurga ni, iaitu bercocok tanam. Sebab dia seorang petani. Dia tanya, ya Rasulullah, tak ada tanah ke aku nak boleh tanam dalam syurga tu? Rasulullah kata, apa yang kamu nak kamu akan dapat. Kamu nak tanam apa, kamu boleh tanam dalam tu. Cuma nak kata jujur dan naifnya soalan tu dia tanya Rasulullah, boleh tak nak? Maknanya dalam hadis tu para ulama syarah, kebiasaan satu orang dia boleh ulang balik dalam syurga. Sebab tu hadis tentang kelebihan ahli Quran, orang yang melazimi Quran, Allah Ta'ala sebut pada dia dalam syurga, Iqra, baca Quran, warattil, baca dengan tartil, wartaqi, dan kamu akan diangkat naik ke syurga seterusnya, warattil kama kunta turattilu fid dunya. Itu hadis kursi. Allah Ta'ala kata, wahai ahli Quran, dia dah masuk dalam syurga tu, baca Quran dengan tartil seperti mana kamu baca di dunia dulu.
kamu akan naik pangkat. Maknanya kita boleh ulang balik. Tapi salat, puasa tidak diulang dalam syurga. Ibadah yang diulang balik hanyalah Quran. Sebab Quran ni dia ada satu kepuasan bagi masyarakat Arab lah. Bagi orang yang bertutur dengan bahasa tu, ianya satu benda yang seronok didengar. Tambah pula bacaan itu datang daripada orang yang ada suara yang bagus. Sebab tu saya sebut benda ni, maaflah saya sebut macam pelik sikit. Antara tempat di dunia ni yang menjadi kawasan terbanyak orang baca Quran ialah Mesir. Jumhuriyah Al-Arabiyah Al-Misriyah. Mesir lah, negara Mesir. Sebab tu di Mesir ni banyak tempat belajar Quran. Antara yang terkenal ialah Ma'had Qiraat Shubra dan juga Ma'had Qiraat Tanta. Ni dua tempat. Dan antara qurra Mesir yang masih lagi hidup sekarang ialah Ustaz Ad-Doktor Isa Al-Ma'sarawi, masih lagi hidup. Ni orang yang kerap kali diundang oleh kerajaan Malaysia jadi hakim untuk Majlis Tilawah dan Hafazan Peringkat Antarabangsa, Isa Al-Ma'sarawi. Dan dia ada satu orang anak murid dia yang duduk di Malaysia ni, Arab, yang memang diambil oleh satu badan untuk jadi tenaga pengajar dalam bidang Quran, iaitu Syekh Hisham Abdul Bari di Kelantan. Dulu untuk perkampungan sunnah tahun lepas lah kan, tahun 2022, kita ada dalam meeting minta supaya Syekh Hisham Abdul Bari ni datang untuk jadi imam sepanjang program perkampungan sunnah tu. Ini ialah murid yang disahkan oleh Isa Al-Ma'sarawi sebagai murid dia. Tuan-tuan boleh tengoklah, dia ada page dia, bacaan Quran dia, dan dia diundang di yang terdekat di Indonesia ni untuk daurah tajwid apa semua. Tapi dia memang pakar dalam bidang tu. Dengan sebab Mesir ni pesat dengan orang baca Quran, tuan-tuan boleh tengok merata orang belajar Quran di Mesir. Dan kebanyakan guru-guru Quran di Mesir ni ialah orang-orang yang cacat, buta penglihatan. Dia OKU penglihatan. Yang jadi pensyarah di Ma'had Qiraat Shubra, Tanta apa semua ni kebanyakannya ialah orang buta. Tapi berjalan tak pakai tongkat. Dengan sebab Allah Ta'ala beri basirah. Tuan-tuan boleh bayang, daripada Kahirah nak pergi ke Shubra tu kena naik bas. Dia agak jauh. Bas di Mesir dia bukan macam bas kita ni, apatah lagi Rapid Penang, Rapid KL, jauh. Bas di Mesir ni dia tak akan pernah berhenti break untuk ambil orang. Itu pengalaman saya pergi ke Mesir lah. Melainkan kita kena melompat naik dengan melompat turun, dia tak akan pernah break pun. Pandai-pandai tuan-tuan lah, jatuh terguling tu maknanya first time datang Mesir. Itu budak-budak cerita lah. Tapi saya tak pernah naik lah. Saya pun rasa gerun juga nak naik kalau macam tu, sebab tengok orang ramai. Tapi dia tak teruk macam India sampai naik atas bumbung. Dia tak teruk macam tu. Syekh-syekh yang buta dengan pakaian Azhariyah dia orang tu pergi mengajar dalam keadaan pakaian macam tu dan naik bas, dan dia seorang buta. Tapi saya nak katanya Mesir dipenuhi dengan qurra, pembaca Al-Quran. Termasuk perempuan pun baca Quran. Dulu, kalau tuan-tuan ingat dulu, ketika mana Malaysia ni kerap menjuarai tilawah Al-Quran oleh satu orang qari'ah perempuan, datuk rasanya dia ni, Hajah Faridah Mak Sama. Saya rasa dah meninggal kot, Kelantan. Ni antara yang menang berkali-kali lah majlis tilawah ni. Okay. Dia diundang ke Mesir untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dia telah dibuat rakaman, tasjil dalam studio. Bacaan secara murattal dengan tarannum, tapi bukan tarannum macam orang tanding itu. Tarannum yang agak laju sikit. Masa saya belajar di Terengganu dulu, kita ambil aliran tahfiz ni, sebahagian besar guru-guru yang mengajar ni ialah daripada lepasan Ma'had Qiraat Shubra, Mesir. Jadi diorang pada waktu tu, guru-guru diorang ni cerita, dulu ada satu orang pembaca Quran yang terkenal daripada Malaysia ni, baca Quran sedap, perempuan, iaitu Hajah Faridah tu lah. Cuma dia tak ingat nama kawan tu. Okay. Kerana suara dia tu lunak, sedap. Suara dia tu, ni maaf saya sebut, dia mungkin tak berapa elok, menjadi sebab naik nafsu orang lelaki di Mesir, orang lelaki Mesir, bukan orang lelaki Melayu. Jadi dia orang akan pasang bila mana nak mandi.
Pasang tanya nak mandi ni kelakuan tak berapa elok lah. Okey. Cuma nak kata bumi tu orang baca Quran, tapi dia macam tadabbur tak ada. Dia baca sebab seronok dengar suara. Dia nak tengok kawan tu tarik dekat Nahawan, Kurdi apa semua, makam keempat, dia nak tengok, dengar yang tu. Lepas tu dia khayal macam kena something. Itu bumi Mesir dululah. Okey. Sekarang ni macam tu. Sebab tu nak tengok orang baca Quran suara sedap ni di Mesir dia memang ramai macam tu. Okey, cuma nak katanya bacaan Quran yang tak melekat ni. Dia tak beri apa-apa something lah. Cuma nak katanya kita ni kalau kita baca Quran, bacalah dengan penghayatan. Kalau tak Quran tu dia akan jadi kata apa? Sekadar hiburan je lah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut kepada orang yang baca Quran, dalam syurga kamu boleh baca balik. Sebab seronok dengar bacaan Quran. Macam kita orang Melayu ni mungkin kita tak rasa seronok, kita seronok dengar lagu. Mungkin boleh dengar lagu tu sebab dalam syurga ada lagu-lagu dia. Cuma bagi orang yang telah menikmati lagu dalam bentuk bacaan Quran, itu satu kemuliaan. Bacaan dalam syurga ni, bacaan Quran dalam syurga ni ialah bentuk penghormatan Allah Ta'ala kepada mereka yang terlibat dengan Quran. Bukan lagi bacaan yang dikira pahala dia, bukan. Okey. Kemudian kita tengok kepada Syekh Abil Izz Al-Hanafi ni, dia nak terjemah, bukan dia terjemah, dia nak huraikan dua ayat tu daripada Al-Ahzab dengan An-Nisa ni. Dia kata wajib menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Rasulullah dan patuh kepada perintahnya dan menerima khabar beritanya dengan pembenaran tanpa menolaknya, dengan khayalan yang batil yang didakwa sebagai logik atau menimbulkan syubuhat atau keraguan terhadapnya, atau melebihkan pendapat tokoh berbanding hadis baginda. Okay. Sini dia nak bagi penerangan terhadap makna iman dan Islam. Dia kata Islam wajib menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Rasulullah dan patuh perintahnya dan terima khabar beritanya dengan pembenaran tanpa tolak, dengan khayalan yang batil. Tak perlu datangkan apa-apa argumen pun yang didakwa secara logik atau menimbulkan syubhat atau keraguan terhadapnya, atau melebihkan pendapat tokoh berbanding hadis baginda. Sebab tu kalau kita tengok ada satu bab dalam dalam satu kitab tauhid yang terkenal ni lah, kitab Fathul Majid. Kitab Fathul Majid ni jadi silibus pengajian di Perlis ni untuk guru takmir dan guru majlis ni. Dia syarah pada kitab tauhid. Ada satu bab dalam kitab Fathul Majid ni ialah bab melebihkan kalam orang lain berbanding Rasulullah. Iaitu kisah satu orang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ni ialah anak pada Zubair bin Al-Awwam. Urwah bin Zubair, dia pergi jumpa Abdullah bin Abbas. Dia tanya, Abdullah bin Abbas, Nabi ni waktu Hajjatul Wada', Nabi buat haji apa? Haji ifrad ke haji tamattu'? Kata Abdullah bin Abbas, aku mendengar daripada ibu saudaramu iaitu Aisyah. Sebab Urwah ni dia kahwin dengan Asma, adik-beradik dengan Aisyah. Lalu Urwah pun kata, aku dengar daripada mak menakan kamu, Aisyah. Rasulullah telah menunaikan haji pada waktu Hajjatul Wada' itu dengan haji ifrad. Haji ifrad ni ialah haji yang praktikal, yang paling letih lah. Sebab kita kena duduk dalam ihram dalam tempoh yang lama. Paling-paling kurang seminggu lah. Kalau pergi ngam-ngam dekat dengan hari wukuf, tak lama lah kita pakai ihram. Tapi kalau kita pergi macam pakej tabung haji ni, tuan-tuan boleh duduk dalam ihram masa 2 minggu kot. Okay. Lalu Abdullah bin Abbas, dia beritahu dengan sanad. Dia kata, aku dengar daripada mak menakan kamu, Rasulullah pergi dengan haji ifrad. Rasulullah berkata, sebaik-baik haji ni ialah dengan ifrad. Rasulullah kata. Okay. Lalu dia tak puas hati, dia pergi jumpa Abu Bakar dengan Umar. Dia pergi jumpa Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar kata, kalau nak buat haji, buatlah dengan tamattu'. Haji tamattu'. Okay. Lalu dia pun macam, dia buat cerita di Madinah tu. Dia kata, tengok Abdullah bin Abbas buat pandai. Sahabat yang lagi senior kata haji tamattu', pandai-pandai dia kata haji ifrad. Lalu berita tu sampai kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas panggil balik Urwah. Dia kata, Urwah, aku sebut pada kamu qala Rasulullah, tapi kamu cerita kat orang qala Abu Bakar, qala Umar. Kamu nak lebihkan siapa sekarang?
Kamu nak angkat siapa? Aku dah bawa dengan bukti. Yang dengar ini ialah mak menakan kamu. Kenapa kamu tak pergi peresah dengan Aisyah, mak menakan kamu? Nabi buat apa? Nabi buat haji bentuk apa? Nabi buat haji ifrat. Memang Nabi kata seafdal-afdal haji tu, walaupun riwayat ni ada sikit problem, ialah dengan ifrat. Tapi dari segi realiti bukan mudah nak buat dengan ifrat sekarang. Sebab tu ada orang yang tak faham, dia baca hadis lapis je, dia akan nampak benda ni selapis je lah. Sebab tu ada jemaah haji yang agak berdegil, dia nak buat ifrat. Lepas tu dia nak melontar pada hari-hari yang memang dalam sunnah Nabi. Kalau kita ikut ketetapan tabung haji, kita akan melontar bukan pada hari ataupun waktu yang Nabi suruh buat lah. Tapi untuk mengelak kesesakan dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita buat macam yang Nabi buat, bukan nak kata yang Nabi buat tu salah, cuma Nabi tidak mengetatkan. Dan kita pun tahu orang buat haji dia ramai. Kerana nak buat benda yang Nabi suruh buat tu, tapi tak faham maqasid dia, tujuan sebenar dia, akhirnya jadi mangsa berimpit, masuk hospital, bahkan mungkin lebih teruk mati kerana benda tu. Kita pergi lalu azan dulu, nanti kita sempurnakan. Kita sambung lagi cerita tadi. Bila mana tengok pada riwayat, memang Abdullah bin Abbas kata yang terbaik haji ifrat. Tapi jawapan Abu Bakar dan Umar bukan mewakili hadis Nabi. Itu pandangan peribadi dia orang. Untuk masa sekarang, dengan orang ramai, orang daripada mana-mana bangsa datang, elok buat haji tamattu. Supaya kita ada waktu, kita tak semua one shot pergi masuk, jadi sesak habis. Sebab tu dalam bab ni kita kena tahu, ada hadis-hadis Nabi yang tak bersifat fix, kena yang tu je, satu macam je kena buat, yang lain tak boleh. Sama jugalah dengan isu yang ni, mungkin orang kita pun duk suka bincang hal ni, bincang yang tak berkesudahan, iaitu isu kalau salat, bila mana nak rukuk, bila mana nak sujud, nak kena turun lutut dulu ke tangan dulu. Okay. Ini isu orang bincang panjang, perbincangan yang panjang. Sebab Nabi kata janganlah kamu sujud ya bruk, turun sujud ni seperti mana turunnya unta. Okay. Dalam practicality Nabi akan turun tangan dulu. Practicality-nya tangan dulu. Okay. Maknanya banyak riwayat menunjukkan Nabi mendahulukan tangan pada lutut. Turun tangan dulu, baru lutut. Okay. Tapi adakah perbuatan turun lutut dulu tu sampai kepada haram ataupun makruh? Dia tak sampai pada perbahasan makruh tu, ada para ulama sebut, haram tak sampai. Okay. Cuma dia melihat juga kepada kebolehan orang yang salat itu, terutamanya orang yang berumur. Dia taklah sakit berat, tak salat atas kursi pun, tapi dia tak boleh nak turun tangan dulu, dia kena turun lutut dulu. Memang dari segi, orang kata apa, dari segi kemungkinan tak berlaku benda-benda yang tak diingini tu, paling selamat ialah turun lutut dulu. Kemungkinan dia tu. Turun tangan dulu ni, ada orang yang dia tak balance, dia payah. Ikut kesesuaian orang. Cuma ada orang dia bertegah nak satu je. Nak satu tu. Okay. Cuma poin dia pada Abdullah bin Abbas ni, nak sebutnya, bila mana bawa qala Rasulullah, dahulukanlah yang tu. Bila mana Abu Bakar dan Umar bagi komentar, dia melihat pada orang kata apa, realiti. Sebab tu para fuqaha, antara ilmu yang dia orang kena kuasai ialah melihat realiti zaman. Samalah kalau tengok zaman kita ni, Dr. Yusuf Qaradawi ni antara tokoh yang tengok pada realiti zaman. Sebab tu dia keluar pandangan, dia kata monogami lebih baik untuk orang Eropah berbanding poligami. Sebab realiti, bukan nak kata ayat Quran poligami tu mangsuh, bukan. Untuk mengelakkan perceraian. Sebab boleh jadi kerana kamu gila nak poligami, rumah tangga kamu mulai retak, kebencian mulai keluar sedikit demi sedikit, anak-anak makin berterabur kerana gila nak poligami tu. Kena tutup dulu yang tu, kena tutup yang tu dulu, baru pergi. Tapi kalau tempat yang kahwin ramai ni normal, contoh kalau tuan-tuan tengok di Sudan, orang-orang Sudan ni kahwin seorang, satu keaiban bagi dia orang. Dan kalau seorang lelaki tu dia tak kahwin lebih daripada seorang, masyarakat kampung tu akan bagi sokongan. Maknanya bagi duit, bagi mas kahwin, suruh dia orang kahwin.
Tuan-tuan nak buat macam tu, pindah Sudan segera. Okay. Sebab saya ada satu orang pensyarah di Jordan dulu. Dia pernah dipinjamkan mengajar di UIA dalam tempoh yang agak lama. Dia kata setiap kali dia balik kampung, orang kampung akan pelekeh. Dia tengok belajar agama tinggi-tinggi, kahwin seorang. Jadi dia stres. Diisi borang, dia nak jadi pensyarah negara lain. Dia minta dapat Malaysia. Dia kata, aku duduk Malaysia lama, aku rasa takut nak balik Sudan. Sebab aku akan diperli oleh adik-beradik aku yang lain kerana kahwin seorang. Padahal benda tak ada isu pun. Benda tak ada isu. Dan bagi masyarakat Sudan, setengah-setengah tempat, kahwin dah 4 orang, lepas tu dia rasa macam nak tukar lagi, dia akan ceraikan dan dia kahwin lagi. Dan yang diceraikan tu dia jenis tak kalut. Dia macam okey, sebab antara negara yang tak ada isu perceraian, cerai tu tak jadi isu besar, ialah masyarakat Sudan. Dia okey. Tapi yang diceraikan tu masih lagi diberi tanggungan yang sempurna oleh bekas suami dia, kalau dia belum dapat suami baru. Itu daripada kebiasaan masyarakat, bukan daripada syariat pun. Kalau masyarakat macam tu, tak apalah, tuan-tuan nak poligami pun persilakan. Sampai jadi masalah kalau tak poligami, masalah. Mungkin kerana perempuan-perempuan di sana dia okey, dia memang genetik perempuan yang tak ada masalah. Kalau nak kahwin lebih pun tak ada masalah, siapa-siapa pun tak ada masalah. Maknanya itu Sudan lah. Tapi tengoklah kalau tuan-tuan berminat dengan orang Sudan, okay. Takut pergi, tak apa lah, seorang ni takut. Sudan ni gerhana banyak daripada cerah. Okay. Okay, jadi itu antara sebab orang tak apa nak pergi kot. Okay, tapi nak kata itu adab, bukan kata yang Islam. Hatta yang Sudan yang belah-belah yang non-Muslim ni, yang tak bercakap dengan bahasa Arab ni, bahkan adab dia orang lagi terbuka. Ni ada kawasan-kawasan Afrika yang lebih brutal lagi ni, yang bukan Islam. Sebab Sudan ni dia ada bagi dua, dan dia orang pun bergolak sekarang. Ada kawasan Sudan yang bukan Islam, yang masih lagi pagan, agama pagan. Dia orang memuliakan tetamu ialah dengan bagi isteri dia orang tidur dengan tetamu tu. Itu Sudan punya style. Nak kata keterbukaan dia orang terhadap isu ni, yang tu tak ikutlah. Okey, cuma nak katanya masyarakat Sudan dia macam tu. Kita berhenti situ. Kita akan sambung muka surat 87, sambungan dalam hadis Jibril yang panjang. Ini ialah makna iman pula. Okey. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.